Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam, pengurusi dan irtiqasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla pada malam yang berbahagia, yang ceria ini, kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita namakan majlis menggilap iman kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama ketika membincangkan tajuk seperti ini, iaitulah mereka fokuskan perbincangan kepada suatu perkara yang sangat besar berdasarkan kepada hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak tengok kepada rupa dan harta benda kita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tengok kepada amalan kamu dan hati kamu. Maka inilah yang menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian. Dalam perbincangan ini saya akan fokuskan kepada a'malul qulub, amalan hati. Sebab apa? Kerana dia menjadi mahallun nazar, maudi'un nazar, tempat yang Allah SWT ambil kira di dalam ibadat seorang hamba Allah Ta'ala itu, di antara qabul ataupun tak qabul, di antara tinggi darjat ataupun rendah, duduk di mana? Duduk di hati seorang hamba Allah. Di dalam ayat yang kita selalu baca, ustaz-ustaz kita pun selalu kempen supaya kita baca, iaitulah surah Al-Mulk. Bacakah kita surah Al-Mulk malam-malam? Alhamdulillah, kita baca. Di awal surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada tanggungjawab kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah SWT, maha tinggi Allah Ta'ala. Tabarakallazi biyadihil mulk. Allah Ta'ala lah yang memiliki segala kerajaan ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala lah yang berkuasa di atas tiada sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah SWT yang telah menciptakan hidup, mati dan hidup. Ini anak-anak kita ni hafal Quran, tahfiz. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah Ta'ala jadikan mati baru hidup. Betul? Kalau kita hidup dulu baru mati. Siapa? Mati dulu ke hidup dulu? Mati ke hidup? Tak tahu? Sudah dia. Allah sebut dalam Quran, kenapa tak tahu? Khalaqal maut
Mati dulu kita. Sebelum kita ada, kat mana kita duduk? Kat mana? Tak ada. Mati. Nah. Kemudian sekarang hidup. Sama juga dengan surah yang kita baca pagi Jumaat. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah sudah berlalu suatu masa dulu manusia ini lam yakun syai'an mazkur, tak ada siapa sebut kita. Belum kita dilahirkan, ada tak ada kita? Tak ada. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, kemudian kita hidup. Untuk apa hidup ini para jemaah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok, nak uji kita, siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Maka itu yang menjadi punca manusia ini dijadikan. Dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu mengabdikan diri kepadaku. Maka ibadat itu, ibadat terbahagi kepada dua perkara. Yang pertama dipanggil ibadat qalbiyah, ibadat hati, ataupun disebut dengan nama ibadat batin. Dan ibadat zahirah, yang zahirnya yang kita buat. Kita solat, kita puasa, kita zakat, haji, bagi sedekah, bagi makan pada orang, itu semua tu dia panggil zahir. Tapi dua ibadat ini tak boleh berpisah. Dua ibadat, yang zahir dengan yang batin, tak boleh terpisah. Kalau berpisah bermakna kita berada di lembah yang begitu begitu berat. Maka para jemaah sekalian, kita lihat punca manusia jadi baik. Sebab apa? Sebab hati dia baik. Punca manusia jadi tak baik berpunca daripada mana? Daripada hati yang tidak baik. Maka itulah yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam jiwa manusia, dalam jasad manusia ni ada seketul daging itu, kalau dia baik-baik. Maka Nabi tafsirkan daging itu iaitulah ala wahyal qalbu, iaitu hati manusia. Jadi kita tahu hati ini di antara anggota yang ada dalam tubuh manusia tapi tak tahu hakikat dia. Yang mana satu hati? Sampai hari ini pun menjadi perbincangan para ulama dahulu dan sekarang. Kalau kita kata hati itu al-qalbu, dengan mana hati love yang orang buat gambar tu, hati tu kita boleh potong, boleh kerat. Kalau sakit doktor potong. Kalau ada orang sakit, kita boleh kerak, beri pada orang. Boleh. Dalam bahasa Arab, al-qalbu dengan makna jantung. Jantung yang duduk pam darah. Itu qalbu. Jantung boleh tukar. Maka para ulama mengatakan al-qalbu di sini dengan makna qalbun rohani. Hati nurani. Memang kita akan tunjuk di sini. Oh, saya hati baik. Semua orang bercakap, oh kalau hati baik kan. Tapi hati mana? Itulah yang jadi perbincangan para ulama kita. Dan Nabi SAW di antara banyak doa yang Nabi baca, sehingga sahabat-sahabat pergi tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa Nabi banyak sangat minta doa Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Banyak Nabi kita minta supaya Allah Ta'ala tetapkan hatinya di atas jalan yang baik. Jadi sahabat pergi tanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Banyak minta sahabat. Maka ketika itulah Nabi SAW bersabda, inna quluba bani Adam kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Nabi kata hati manusia ni duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, yang dia boleh tukar bila-bila masa. Pagi nak, petang tak nak. Kadang-kadang tak sampai petang, tengah hari cancel tak ada. Itu dia panggil hati manusia. Hadis ini dalam riwayat oleh Imam Muslim. Maka para jemaah sekalian,
Di dalam kita mengubati hati hari ini, apa yang disebut oleh para ulama, ada beberapa sebab kenapa kita kena perlu menjaga hati kita. Kenapa? Sebab yang pertama, kerana innahu al-malik. Hati itu sebagai raja. Semua anggota lain dengar kata dia berlaku. Dengar kata dia berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjadi matlamat, tempat target dua makhluk Allah Ta'ala. Malaikat nak hati, nak bawa dia kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan nama Al-Qalbus Salim. Syaitan wal'iyazubillah nak ajak manusia supaya menderhakai Allah Azza wa Jalla. Sebab yang ketiga, kita kena jaga hati, sebab bersihnya hati menjadi sebab manusia ini akan dapat masuk dalam syurga. Yang keempat, dia menjadi tempat tilik. Allah Ta'ala tengok kepada hati kita, sebagaimana dalam hadis yang saya baca awal tadi. Kemudian hati adalah satu alat yang memberi manfaat kepada manusia, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat nanti, hari yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Mal, harta benda. Harta yang kita tinggal tu tak ada manfaat lagi dah. Oh, banyaknya harta awak. Kecuali harta yang telah kita sedekahkan, yang kita derma, yang kita infak, maka tu dia jadi kawan kita daripada dalam kubur lagi. Wala banun, dan anak bina juga tidak memberi faedah, kecuali anak-anak yang saleh, yang sentiasa berdoa kepada ayahnya. Tapi pada hari tersebut semua, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat semua orang lari daripada keluarga, daripada ayah, mak, daripada suami dengan isteri pun lari, tak mau dekat. Masing-masing sibuk nak menyelesaikan masalah. Maka Allah SWT sebut dalam ayat Asy-Syu'ara ini, ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Bila kita tanya apa dia hati sejahtera itu, maka para ulama telah menggariskan hati yang sejahtera itu hati yang salima minasyirik, hati yang selamat daripada syirik, al-ghil, sakit hati kepada orang lain, hasad, dengki, bakhil, takabur. Itu semua penyakit-penyakit hati. Maknanya yang keenam, hati adalah merupakan tapak iman dan pengkalan takwa dalam jiwa manusia duduk di hati nurani dia. Jadi yang ketujuh, hati juga adalah merupakan menjadi tempat yang boleh pintu masuk kepada godaan-godaan syaitan. Dia mari, dia bawa dua perkara. Satu dia panggil syubhat, keraguan yang ditimbul dalam agama. Yang kedua syahwat. Syahwat ni maksiat yang disukai oleh nafsu. Yang ke-8, hati boleh diserang oleh saratan, oleh kanser. Jadi kanser itu apa benda? Kanser itulah maksiat yang dilakukan. Bila hati telah dikuasai oleh maksiat, pada ketika itu dia tak terasa lagi kesakitan, tak rasa. Bila buat maksiat, tak terasa nak bertaubat, tak rasa sedih, tak rasa. Kita tengok benda-benda maksiat biasa. Maka ini di antara perkara yang menjadi sebab wajib atas kita menjaga hati kita. Kemudian yang ke-9, Allah SWT saja yang mampu boleh mengubah hati kita. Maka kita sentiasa mencari ubat hati dan jiwa kita ni daripada Allah Azza wa Jalla, dengan kita banyak bertaubat, banyak beristighfar, dan banyak minta keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, kita kena ingat hati inilah di antara alat yang paling cepat berubah. Perkara yang ke-11 yang menjadi tanggungjawab kita, iaitulah mencari tabib al-qulub,
mencari doktor penawar hati. Ini yang kita payah hari ini, tuan-tuan. Sebab apa? Di zaman kita ini nak cari tabib yu'alijul qulub yang boleh mengubah hati kita agak sukar. Kita nak pergi cari kat mana? Kalau zaman dulu kita kata bila kita jumpa dengan orang-orang yang alim, orang ulama, kita duduk dekat dia, kita terasa menambahkan ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, menimbulkan keinsafan, membawa kesedaran, menambahkan semangat cinta untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang disebut dengan nama guru yang mursyid, yang menjadi pembimbing. Hari ini guru mursyid ada ke tak ada? Agak sukar. Satu kes yang saya hadapi tak jauh daripada sini. Apabila ada orang ni nak pergi belajar ilmu tentang hati, jadi orang bawa dia pergi jumpa mursyid. Rupa-rupanya guru ni dia boleh main hati manusia. Oh, awak ni hati gini-gini. Dia jenis orang panggil pandai meneka, yang menyebabkan manusia ini bukan bertambah takut kepada Allah Ta'ala, tapi ta'assub dia kepada si guru yang mengaku dia ni alim dalam bidang a'malil qulub. Ini kita bimbang hari ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Maka bila kita tengok, jadi kata di para pengkaji dalam masalah ini, atiba'uhu marda, tabib, doktor yang nak merawat hati manusia, mereka juga sakit. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita tengok kita sendirilah sebagai penuntut ilmu, pendakwah-pendakwah, masa bercakap tentang baca kitab tasawuf, bukan main sedap, mengalir air mata kita tengok. Sudah bercakap, pergi duduk kedai kopi, dia lebih derah pada orang lain pula buat. Nak bini 2 lah, bini 3, bini 4 orang, tengah malam boleh buat. Jadi di mana? Itulah dalam kitab Arab ni kata atiba'uhu marda. Tabib yang kita cari, dia juga menghadapi masalah sakit. Maka kata para ulama atiba'ul qulub mengatakan, para pendakwah, orang yang nak mengubati hati di zaman kita ini, terdapat 2 kategori. Saya baca di sini, yang pertama dia panggil nau'un, satu jenis manusia yang suka mengumpul khutamid dunia, duk kumpul benda-benda mata benda dunia saja, mata benda dunia yang berat. Tadi kita ada satu seminar tentang, dia panggil kefik seminar, 2 hari buat. Jadi salah satu daripada tajuk pembentangan yang dibentang oleh para asatizah kita yang mahir belajar dalam ilmu tentang keuangan Islam, masalah perbankan, masalah halal haram. Jadi apa yang disebut, dia kata di antara masalah yang jadi masalah hari ini, tuan-tuan, ini benda muhasabah, iaitulah apabila ramai yang menjadi penaja kepada skim cepat kaya hari ini, tak kira lah, jual SIM card telefon ke apa benda ke yang orang tanya hari ini, kebanyakannya orang-orang yang berpakaian macam ulama, dengan serbannya, dengan jubah, dengan pakaian-pakaian. Jadi yang menyebabkan orang-orang bawah ni terikut. Bila orang tanya dia ada apa ni, patuh syariah ke tidak, halal haram ke tidak, dia kata mana boleh. Orang yang buat ni pun orang pergi Mekah dah. Sudah. Jadi kita telah menjadikan penampilan kita sebagai mata, orang panggil lesen untuk mengumpul khutamid dunia. Satu lagi kumpulan, dia panggil kumpulan yang mengambil jalan pintas, iaitulah dia tak kira apa saja, yang penting mereka dapat kuasa dan sebagainya. Satu cerita di zaman dulu. Cerita ini diriwayatkan daripada seorang alim al-mujahid. Tuan-tuan, anak-anak kita ni tanda. Nama tuan guru besar, nama dia Abdullah Ibnul Mubarak. Nama apa? Abdullah Ibn Mubarak. Kena-kena nama. Tak sudut kenal lah nama-nama penyanyi, pelakon, tak ada faedah pelakon tu. Ya. Tama-tama anak-anak kita yang hafal Quran,
Yang hafal Quran ni tuan-tuan, jagalah dia, siram dengan air keimanan pada Allah Azza wa Jalla, sebab Quran ini sangat berat bagi dia orang ni. Sebab apa? Sebab nanti kita akan bincang dalam perkara yang ke-12 tentang perkara ini. Jadi Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, dia panggil al-alim, al-abid, mujahid. Setahun dia pergi haji, tahun depan dia pergi jihad. Itu kerja Abdullah bin Mubarak. Dia kata apa? Dia tengok ada seorang kawan dia bernama Ismail bin Ulayyah. Ismail bin Ulayyah ini seorang hebat juga, tetapi dia telah menjawat satu jawatan yang berkait dengan sedekah. Mana sedekah ni zakat, harta-harta kepunyaan umat Islam. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala terus tulis surat, ya ja'ilal ilmi lahu baziya yastadu amwalal masakin. Dia tulis syair, dia kata, wahai kawan yang telah menjadikan ilmunya sebagai alat untuk nak mengauk harta-harta daripada orang miskin. Kemudian panjanglah, akhir sekali dia sebutlah, akhir sekali bila sampai surat ini kepada Ismail bin Ulayyah, falamma qara'al kitab baka wasta'fa, menangis dan dia minta supaya jawatan itu tidak dimaafkan, supaya dia tidak ambil. Ini dia panggil suatu perkara yang kita lihat hari ini para jemaah sekalian. Apabila perbincangan kita tidak fokus, kita nak cari tabib yang betul-betul boleh memberi suntikan ilmu dan juga bagaimana nak mengubati hati kita, maka disinilah kita akan menemui jalan sukar. Satu kes lagi daripada Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Orang pergi tanya Malik bin Dinar, dia kata apa? Dia pergi tanya seorang tuan guru besar dalam dunia ni, nama dia Al-Hasan Al-Basri. Tulis Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Masyhur Hasan Basri ini dengan apa? Dengan ilmu ahli tasawuf. Sehingga kemasyhuran dia dalam bab tasawuf mengatasi kemasyhuran dia dalam bab fiqh. Sedangkan dia ni alim, faqih, ulama al-ummah. Jadi Malik bin Dinar juga tuan guru besar, dia pergi tanya, sa'altul hasana ma uqubatil alim. Ya tuan Syekh Hasan, orang alim ni apa uqubah, denda yang Allah SWT letak atas kepala dia, apa masalah? Jadi qal mautul qalb, mati hati. Ini kita bimbang. Qultu wa ma mautul qalb, apa dia mati hati itu ya Syekh Hasan? Qal talabud dunya bi'amalil akhirah, iaitulah mereka menuntut dunia dengan amalan akhirat. Jadi para jemaah sekalian, cerita-cerita yang menarik begini kita bimbang. Seorang sahabat Nabi nama dia Khabbab Ibn al-Arat. Tanda nama. Lepas ni nak tanya nama dia apa? Khabbab Ibn al-Arat. Khabbab ni di antara sahabat yang awal masuk Islam, yang dia kena pukul dekat dengan Kaabah, dan dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya minta doa, minta Allah Taala beri kemenangan cepat. Khabbab Ibn al-Arat radhiyallahu anhu, sahabat, dekat dia nak mati dia menangis. Orang yang mari tanya, ya Syekh Khabbab, kenapa kamu menangis? Dia kata, kamu tahu tak, di rumah aku ni ada banyak ribu duit zaman tu, dirham, dinar, banyak. Dan yang aku sedih, sahabat-sahabat aku yang masuk Islam awal dulu, mereka telah mati dan mereka tidak dapat menikmati, merasai nikmat dunia sebagaimana yang aku rasa sekarang. Maknanya Allah Ta'ala beri dia banyak, dapat harta ghanimah, harta rampasan perang, jadi kaya dia. Sahabat-sahabat lain dulu mati dalam keadaan miskin, susah, mereka awal Islam.
Cerita ni jangan sampai di situ tuan-tuan. Yang kita nak lepas pada tu. Kata Khabbab, yang aku bimbang, dengar ni, yang aku bimbang, sahabat-sahabat aku yang mati awal, mereka mati bersama dengan pahala perjuangan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku takut harta yang Allah Ta'ala beri kepada aku, yang ada beribu ada sekarang ni, aku takut inilah bayaran kepada perjuangan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan di akhirat kosong. Itu dia panggil kata-kata orang yang mempunyai hati yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Hasan Basri kata kebimbangan dia di zaman dia, bimbang takut-takut, ulama orang yang tahu dunia ini, tahu ilmu tapi menuntut dunia bi amalil akhirah, dengan amalan-amalan akhirat. Maka ini di antara perkara yang perlu kita perhatikan. Dan Rabi'atul Ra'i, guru pada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik cerita, sa'altu ustazi, qala li ustazi Rabi'ah. Rabi'ah ni guru Imam Malik, dia tanya, ya Malik, hei Malik, manis safalah, siapakah golongan yang duduk di bawah? Qultu man akala bidinihi, orang yang makan agama dia. Maknanya agama menjadi alat untuk meraih keuntungan dunia. Faqal, kata Rabi'ah lagi, faman safalatus safalah, siapa orang yang paling bawah, bawah ke bawah lagi, siapa? Qal man aslaha dunia ghairihi bi fasadi dinihi, orang yang membaik pulih dunia orang lain dengan merusakkan agama dia. Kita ni kadang-kadang tak rasa tuan-tuan, kerana kita nak kempen itu, kempen ni yang menyebabkan kita nak puji orang-orang yang zalim, orang-orang yang tak baik, bermakna dengan perbuatan kita itu kita telah merusakkan agama kita sendiri. Tapi kita dapat habuan, tak rugi dari sudut dunia. Maka ini dia panggil tuan-tuan muslimin dan muslimat, kata-kata perbincangan para ulama dalam bab penjagaan hati ini untuk kita berbincang. Hari ini di manakah rujukan kita? Kita nak rujuk di mana? Maka tidak ada jalan lain lagi kecuali kita kembali kepada sumber asal kita, sebagaimana kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad. Tanda nama Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ketika dia menafsirkan ayat ahsanu amala, orang yang baik amalannya. Jadi orang tanya Syekh Fudail, ya Syekh Fudail, siapa dia yang baik amalan itu? Maka kata Syekh Fudail, orang yang aswabuha wa akhlasuha, orang yang amalannya ikhlas dan betul perbuatannya. Jadi bagaimana nak tahu? Dia kata amal yang betul itu apabila kita tengok amalan itu bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, maka itulah yang tepat. Maka muslimin muslimat, para jemaah sekalian, saya boleh simpulkan dalam perbincangan ini, dalam bab ini kita mengatakan bahawa apabila kita nak beramal, maka kita carilah yang betul-betul memberi keyakinan kepada kita. Contoh yang paling mudah ya, tengok dalam kertas yang saya edarkan ini, tajuk dia kelebihan salat-salat sunat, rawatib, duha, qiyamul lail dan witir. Jadi kertas ini simple saja, tetapi para jemaah sekalian, di dalam kertas ini menggariskan kepada kita panduan beramal, melakukan salat sunat. Jadi kita kata simple je solat sunat ni, jangan duduk pelik-pelik. Oh tak boleh, kita nak buat solat yang pelik lah, kita tak ada. Perbincangan kita bagaimana nak mencari solat itu supaya ia menjadi khusyuk. Jadi
bila kita nak buat solat, kita akan belajar ilmu tentang solat. Betul tak? Semua tahu belakang dah. Zuhur 4 rakaat, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2. Kalau tanya semua tahu. Kalau kita tengok pula cara solat berbeza-beza. Orang mazhab Syafi'i macam mana cara dia solat? Angkat tangan letak sini. Mari mazhab lain pula letak atas lagi. Mari mazhab Malik lepas tangan. Maka kita kadang-kadang menghabiskan masa kita berbincang tentang bagaimana nak letak tangan di mana, nak turun tangan dulu ke turun lutut dulu. Habis masa. Tengok orang berbeza sikit, mula nak tuduh. Dia ni maya apa lagi ni? Tuduh lalu. Pergi Mekah tengok orang duduk gerak tangan gitu. Waktu tahiyat sudah. Para jemaah sekalian, lub as-salah. Lub dia panggil isi sebenar solat itu duduk di mana? Amal yang zahir itu memang kita Nabi sebut wasallu kama raaitumuni usalli. Tetapi yang menjadi asas kepada dianya iaitulah khusyuk dalam solat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan latang ku apa ni, di antara perkara awal ma yurfa'u minan nas al-khusyuk. Di antara perkara yang diangkat daripada hati manusia ini khusyuk. Khusyuk, maka apabila tidak ada khusyuk, bermakna kita solat secara zahir semata-mata. Ini kita kena bincang betul-betul macam mana kita nak suruh solat kita tu menjadi, sebab solat di mana? Anggota. Rokok, sujud, qiyam, rokok, sujud, kan? Itu anggota. Tetapi yang menjadi isi kepada solat itu duduk di hati. Dia panggil al-khusyuk. Maka ilmu tentang khusyuk terhadap Allah Azza wa Jalla inilah yang kita nak cari hari ini. Bagaimana nak dapat khusyuk? Sepatutnya kita tidak menjadi perbincangan, perbalahan dari sini. Yang kita nak cari masing-masing berlomba-lomba belajar ilmu solat itu bagaimana nak khusyuk. Kita belajar memahami bacaan, kita belajar memahami pergerakan, kita belajar memahami segala matlamat. Dia panggil maqasidus solat. Maka bila kita baca betul-betul, ketika itulah barulah kita dapat merasai kemanisan iman. Ramai kalau kita baca di kalangan sirah ulama dulu. Sirah ulama dulu, bila mereka, contohnya waktu tu tidak ada ubat bius macam kita. Bius tak ada. Bila nak potong dia punya anggota dia sakit, nak kena potong, contohnya kena senjata. Jadi beberapa cerita diriwayatkan, dia kata tunggu, bila aku tengah solat buat. Ini masalah. Jadi di mana kedudukan solat itu dalam hati kita? Itu penting. Dia kata tak usah duduk, cari yang baik, yang pelik-pelik lah. Solat pun berapa orang tak solat dah hari ni. Itu tahap pertama, tuan-tuan. Tetapi kalau solat kita tidak memberi khusyuk, tidak memberi kesan, maka bagaimana kita nak mengharapkan kesan thimarus salat? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, itu satu solat. Kita pergi kepada Quranul Karim. Alhamdulillah kita ni lahir daripada mak bapak Islam. Kita belajar Quran daripada umur berapa tahun? Berapa tahun seawal mungkin boleh baca Quran? 5 tahun. 5 tahun boleh baca Quran dah. Khatam dah Quran. Berapa tahun? 12. Belum khatam lagi. Lambat. Tapi tak apalah, ke arah khatam Quran. Baik, kita baca Quran daripada umur 5 tahun, umur 15, umur 20, umur 25. Sekarang ni umur 55 contohnya, umur 65. Tapi adakah kita memahami isi kandungan Al-Quran? Itu persoalan. Takkanlah kita yang duduk dalam Quran, yang membesar dengan Al-Quran, tapi
kita baca Quran seperti orang yang tak tahu apa-apa. Maka itu dipanggil satu kepincangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, kata di ulama hadis ini sahih, dia kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Ramai di kalangan munafik umat ini qurra', pembaca-pembaca. Sebab apa? Bila dia baca, suara dia sedap, maka mereka akan mendapat pulangan daripada bacaan. Jadi itu sudah disebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi ketika menafsirkan cerita ini, Imam Nawawi kata, "Ma akhafu ala zimmi illa al-qurra wal ulama." Aku tidak takut menzalimi ahlu zimmah. Zimmi ini makna orang yang bukan Islam duduk dalam negara dalam Islam. Aku bimbang, dia kata, mungkin mereka ini daripada golongan qurra, pembaca-pembaca Quran, dan juga di kalangan ulama. Orang marah pada Nawawi, "Ya Syekh Nawawi, kenapa kamu keras sangat dalam masalah ini?" Imam Nawawi kata apa? Qal ma ana qultuhu, bukan aku yang kata, saya menukilkan kata-kata Ibrahim An-Nakhai. Dia kata apa? Ihzarul qurra, hati-hatilah kamu dengan para qurra, para pembaca-pembaca ini. Wahzaruni ma'ahu, dan hati-hati juga dengan saya. Falau khalaftu, kalau saya mengeluarkan pandangan yang menyalahi pandangan mereka, mereka akan cincang saya sebagaimana buah yang dihancurkan. Ini kata di Ibrahim An-Nakhai, seorang imam di kalangan tabi'in, dan lain-lain lagi. Kata di Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Inna akhwa ma akhafu ala ummati kullu munafiq alimul lisan. Aku bimbang di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah orang-orang yang petah lidahnya tapi tidak ada amalan. Yang diriwayat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Di antara perkara yang sangat aku takut ke atas umatku ini, iaitulah munafik alimul lisan, yang fasih lidah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, dia kata apa? Ai kathiru ilmi lisan, banyak ilmu bercakap. Mana kalau boleh, dia boleh ceramah, boleh pidato, boleh motivasi, tapi jahilul qalbi wal amal, hati dan amalannya tak ada. Ceramah sedap, hati tak ada, amalan tidak ada. Ittakhazal ilma hirfah, menjadikan ilmu itu sebagai pekerjaan. Jadi mengajak manusia kepada Allah, dia sendiri lari daripada Allah. Mencerca keaiban orang lain, tetapi dia buat lebih teruk daripada itu lagi. Menzahirkan kepada manusia ibadat wa ta'abbud, tapi apabila tidak ada manusia, mereka itu berbeza keadaan. Jadi para jemaah sekalian, yang kita bimbang, inilah di antara yang kita takut. Apabila hati telah tidak dijaga, maka kita akan melakukan amal-amal yang zahir, nampak beragama, tetapi pada hakikatnya dari sudut batinnya tidak mendapat tempat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kita tidak menjaga hati dengan baik. Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia tegur diri dia sendiri, dia panggil muhasabah diri. Dia kata, apabila kita dengar kuliah, ceramah, tetapi kuliah yang disampaikan itu tidak masuk dalam jiwa kita, tak sampai dalam hati kita, kata Hasan Basri, ya haza, dia kata kepada penceramah itu, inna biqalbika la syarra, boleh jadi dalam hatimu ni ada benda tak baik, duduk hasad dengki dengan orang, duduk tak baik dengan orang, tapi bercakap sedap. Au biqalbi, ataupun hati saya yang berpenyakit.
Jadi disinilah disimpulkan oleh para ulama mengatakan bahawa apabila cakapan itu mari daripada hati, maka dia akan turun ke dalam hati. Tapi kalau cakapan setakat di lidah saja, tidak menjadi amalan, maka dia juga akan terlekat di setakat itu saja. Itulah yang membimbangkan kita para jemaah sekalian. Kemudian yang ke-13 iaitulah amalul qulub aula wa aghla. Amalan hati adalah merupakan paling utama dan paling mahal harganya. Sebab apa? Kita kadang-kadang buat benda sikit, tetapi dengan niat yang baik, dengan niat yang baik, kita buat tak banyak ibadat. Tuan-tuan ingat ada satu cerita yang masyhur. Suatu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Nabi kata akan masuk daripada pintu ini seorang rajul, laki-laki di kalangan ahli syurga. Jadi orang pun tengok, siapalah orang bertuah ni, pakcik mana ni? Tiba-tiba masuk seorang pakcik, janggutnya basah, baru ambil wudu, tangan dia sebelah pegang selipar, masuk. Maknanya biasa sangat orang, simple sangat. Tidak kata masuk dengan penampilan yang hebat, dengan pakaian-pakaian yang kemas, biasa. Orang tengok, oh dia ni. Besok Nabi sebut lagi, akan masuk di sini seorang laki-laki dikenal ahli syurga. Sahabat-sahabat tengok, dia ni juga. 3 kali berulang benda sama. Maka seorang pemuda, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia tak puas hati. Dia kata, apa sebab orang tua ni mendapat kelebihan sedemikian? Apa sebab? Lepas solat Isya dia ikut pergi, pakcik, boleh tak saya nak tumpang tidur di sini? Sebab saya tak boleh balik rumah saya, ada masalah dengan bapak. Orang tua kata dipersilakan, tak ada masalah tidur. Jadi dekat nak tidur dia tengok, dia tak tidur. Abdullah bin Amr ni duduk tengok apa ibadat yang dibuat oleh pakcik ni sampai Nabi beri cerita tiga kali dia ni ahli syurga. Tengok biasa ya, malam-malam dia tidur, dekat subuh baru bangun. Pelik. Cukup 3 malam tidur rumah dia, Abdullah bin Amr pun terpaksa kena berterus terang. Dia kata, pakcik, sebenarnya saya ni tak ada apa-apa dengan ayah saya, boleh je nak balik. Tapi saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, yatla alaikumul an rajul min ahli jannah, akan mari ke sini seorang laki-laki ahli syurga. Saya tengok pakcik 3 kali Nabi sebut, 3 kali pakcik. Apakah amalan yang pakcik buat? Ini yang kita nak belajar, tuan-tuan. Apakah amalan yang tuan buat sampai begini? Qal, kata di pakcik ni, tak ada apa, saya tak berlakon. Yang mu tengok tu, itulah amalan aku. Mana dia tengok dia tidur, bila dia sedar tengah malam, dia istighfar, tidur balik. Kata Abdullah bin Amr, kalau macam ni simple sangat, mesti ada satu benda yang pelik sampai begini darjah. Bila Abdullah minta izin nak pergi, dia kata, ta'al, mari dulu, ada benda yang satu lagi yang aku tak cerita. Dia kata, ibadat yang aku buat setakat mana yang kamu tengok, itulah ibadat saya. Tetapi mungkin ada lagi yang kamu tak tahu, iaitulah hati saya ni tidak ada perasaan benci, marah, haksat, sakit hati kepada orang Islam, tak ada. Bila Abdullah bin Amr dengar macam ni, dia kata, bihaza, dengan inilah tuan sampai kepada martabat yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok, maka penjagaan hati itu adalah merupakan aula wa ahsan. Jadi hari ini kalau kita lihat punca berlaku perbalahan dalam masyarakat. Baru ni sekejap mari seorang pendakwah daripada India. Tuan-tuan pun mungkin ikuti perkembangan. Kata ikutlah tak? Kenapa tak ikut? Satu Malaysia orang sibuk. Sehingga saya keluar satu kenyataan yang pelik. Saya kata dunia ni memang ajaib. Tapi lebih ajaib daripada itu apabila sekumpulan Hindu, masa tu saya sebutlah cerita Hindu tu, tapi hari ni malah sebut dah.
Dia marah. Hindu yang bukan Islam ni, yang sebut marah pula tak sebut tuan tak kenal, dia duk colek tai lembu tu, boleh mempertikaikan. Kononnya mereka bangkit kerana nak menjaga akidah umat Islam. Saya kata wallahi azam amrun ajib. Akidah apa yang dia nak jaga? Akidah apa? Inilah satu benda yang pelik. Kita lihat, maka punca daripada mana berlaku di sini, sebab ghillan lil ladzina amanu, berpunca daripada haqd, daripada hasad yang berlaku dalam jiwa kita. Kita hari ini akan berlaku pertembungan. Orang panggil berbeza pandangan. InsyaAllah satu buku yang saya usahakan, tajuk dia Khilaf Membawa Rahmat. Khilaf di kalangan ulama bawa rahmat, tapi khilaf di kalangan kita bawa bencana. Sebab kita tidak ada mekanisme, kita tidak belajar adab berikhtilaf. Tak ada orang tak khilaf. Di kalangan sahabat sudah berkhilaf. Waktu Nabi wafat, sahabat bincang nak tanam, nak ke bumi, di mana jasad yang mulia, sudah berlaku. Waktu nak lantik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, berlaku khilaf. Tetapi ulama ul ummah dapat menangani dengan adab, dengan akhlak, maka benda itu settle. Sehingga marilah kumpulan Rafidah, kumpulan Syiah yang menimbulkan masalah sampai peringkat berlakunya pertembungan sampai hari ini yang kita kenali dengan nama kumpulan Syiah, yang duduk laknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, sebab mereka mengatakan 3 khalifah ni merampas hak Sayyidina Ali. Jadi punca mari daripada mana? Mari daripada sakit hati yang tidak berkesudahan. Jadi tengok, apabila Pak Cik ni radhiyallahu anhu mendapat tempat di sisi Allah Azza wa Jalla, sebab apa? Dia kata dalam hati saya ni tidak ada perasaan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita gilaplah hati kita. Sebab macam mana nak mencapai al-qalbus salim, hati yang sejahtera, kecuali tidak ada jalan lain selain daripada kita bersifat pemaaf kepada kesalahan yang dibuat oleh orang kepada terhadap kita, sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni la yantaqim, tidak ambil tindakan balas terhadap hak peribadi, tak ada. Tapi bila orang sebut tentang Allah, tentang syariat, maka Nabi sangat tegas sampai merah muka. Ingatkah tidak satu kes yang berlaku apabila seorang perempuan bangsawan Al-Ghamidiyah, yang mencuri. Jadi orang mari tahu siapa dia lah, ni anak perempuan bangsawan ni, anak orang besar. Takkanlah kita nak potong tangan dia, puteri ni. Jadi orang bincang-bincang, dia tak ada orang lain berani bercakap ni kecuali Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi. Memang Nabi sayang, selalu letak atas belakang kenderaan dia, atas kuda dia, atas unta, duduk Usamah dia. Bila Usamah mari cakap, minta rayuan supaya kes budak ni diringankan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Nabi kita tegur dengan begitu keras, sehingga Nabi mengatakan binasanya umat dulu dengan sebab pilih kasih di antara mereka. Orang besar-besar lepas, orang yang kecil-kecil kena. Sehingga Nabi kita bersumpah, wallahi lau anna Fatimah binti Muhammad, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Setakat orang budak perempuan ni. Maka kita kena belajar, apabila hak Allah SWT dicabar, apabila masalah dosa halal haram itu dicabar, maka ketika itulah patutnya kita bangun mempertahankan hak Allah Ta'ala dan hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi malang kita hari ini, kita lebih kepada hak peribadi itu yang menjadi cabaran kita. Oh, saya kalau orang kutuk saya rela mati. Oh, rela mati. Setakat mana hebatnya kita sampai setakat rela mati. Kalau mati betul kita hari, siapa nak jamin kita ke syurga? Tapi kalau kita mati kerana mempertahankan hak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada jamin, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala beli jiwa orang mukmin dan harta benda dia yang berjuang fisabilillah bi anna lahumul jannah, pahala syurga. Tapi kalau kita mati mempertahankan kita kerana konon nak jaga maruah, apa yang kita dapat? Selain daripada kita dizalimi, itu cerita lain, dalam hadis lain
siapa yang dibunuh kerana mempertahankan jiwa dia, mempertahankan harta itu, dia dapat pahala syahid, itu satu kes. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita cuba mengambil suatu pendekatan dengan kita belajar motivasi yang kita belajar ini, bahawa menjaga hamalan hati itu sangat penting. Tapi secara realiti kita bercakap, daripada saya sendiri yang bercakap dengan tuan-tuan sendiri muslimin dan muslimat, kita hari ini hidup 24 jam, satu hari satu malam. Berapa banyak ibadat yang kita mampu buat? Saya tak nak bawa cerita pelik-pelik. Setengah orang ni kata, orang ni dapat solat satu malam 1000 rakaat. Oh, kita dengar, oh, Masya Allah, 1000 rakaat. Logik tak logik 1000 rakaat satu malam? Dari segi logik tak? Orang solat malam ni, daripada lepas solat isyak sampai subuh. Lepas solat isyak sampai subuh berapa jam? Lebih kurang dalam 8 jam, 9 jam. 8 jam, 10, kalau kata 10 jam. 10 jam kali dengan 60 minit, baru 600 minit. Habis dia solat 1000 rakaat, maknanya setengah minit satu rakaat. Ni nak lawan hak 23 rakaat 7 minit ni. Tengok dah cerita. Jadi biarlah Allah Ta'ala beri berkat pada masa dia, karamat orang-orang dulu kita tak capai. Tapi biarlah kita fikir tentang bagaimana nak menjaga hati kita. Yang pertama sekali, jaga solat. Ini dia panggil tip bagaimana nak menyelesaikan masalah hati. Yang pertama, jaga solat. Solat betul-betul dengan bacaannya yang kita baca bila kita menghadap kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Apa di antara doa iftitah yang kita baca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadap muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Kita kalau pergi rumah orang besar, kita bercakap tak tengok muka dia, tengok ke lain. Agak-agak kena hambak keluar daripada rumah. Balik apa bercakap tak tengok orang. Kan? Kita bercakap dengan Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Tiba-tiba kita solat dengan hati kita lahin, hati yang lara, tak ingat pada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak kata? Inilah satu benda yang selalu disebut oleh para ulama, a'malul qulub aula. Baik, itu yang pertama yang perlu kita buat. Oh, kalau macam tu tak payah solat lah, dah kita tentu dah kita tak apa ni, solat kita tak khusyuk. Itu masuk perangkap terus. Perangkap siapa? Perangkap syaitan. Lagi senang. Syaitan ni tuan-tuan, dia mari masuk dalam perangkap dia melalui lorong yang baik. Hari ni seorang tokoh yang hebat mati. Hebat tak hebat tokoh? Kau tak tahu. Kerajaan langit dia. Mana hebat, biarlah. Kita serah dia Allah Ta'ala, jangan duduk kutuk dia. Tadi kebetulan saya duduk dengan Samahatul Mufti waktu seminar tadi. Ada orang tanya dia, nak kata innalillah ke nak kata alhamdulillah? Nyo tanya soalan lagu tu. Allahu Akbar. Samahatul Syekh Mufti kata apa? Kalau awak betul-betul yakin dia mati bukan Islam, tapi kita tak yakin kata macam biasa. Dia nak kata je. Payah juga kita nak kata. Sebab inilah tuan-tuan, nak menyesatkan orang, nak mengkafirkan orang, bukan kerja kita, itu kerja pemerintah. Bila ditangkap, dibawa perbicaraan, mereka yang boleh jatuhkan hukum. Sama ada perbuatan itu sudah peringkat sesat atau peringkat kufur. Jangan kita. Tapi kita hari ini terlalu boros apa panggil? Senang je. Oh, dia tu tak ada pakai sesat. Bukan cakap sesat, baca Quran terus, ila jahannam wa bi'sal masir. Siapa kita boleh jatuh hukum? Ini masalah. Saya bila orang tanya soalan, saya terkejut. Ya Allah, Mufti nak jawab macam mana? Sukar. Itu namanya dia macam itu. Jadi para jemaah sekalian, saya jumpa lebih daripada itu lagi. Kalau ini setakat kerajaan langit, saya ada jumpa satu kes yang dibawa oleh pejabat agama, kerajaan Arash, atas lagi dari langit. Atas lagi. Dia duduk, rumah dia tepi masjid. Dia tak pergi solat masjid. Bila orang mari cek dia, pegawai agama mari tanya, kenapa tak pergi masjid? Semaya Jumaat pun tidak. Dia solat rumah dia. Tak tahulah solat ke tidak. Oh, dia kata dia sudah tengok di Arash, semua imam-imam yang ada di masjid ni semua tak sah belakang payah. Dia tengok di Arash.
Kata orang lain jumpa sakat langit dia, kita ni jumpa arah. Hebat lagi. Ini dipanggil permainan syaitan. Syaitan mari tunjuk dia. Mana ada orang lain. Syaitan mari ajak. Jadi kita jumpa kes-kes yang macam ni cukup berat. Jadi orang tengah solat, kita tak bincang masalah, maka para jemaah sekalian, biarlah kita habiskan masa bagaimana nak belajar ilmu tentang solat sehingga boleh membawa kita mengenali Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, para ulama mengatakan punca kita solat kita tidak memberi kesan sebab hati tidak dijaga. Hati tidak dijaga. Bila hati tak jaga, dia jadi lara. Bila lara, dia tak akan bawa khusyuk. Baik. Timbul lagi soalan, macam mana nak jaga hati supaya tidak nak jaga hati? Maka para ulama kata banyakkanlah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala sebut ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati tenang. Dengan zikir hati tenang. Tapi hari ini kita bimbang majlis-majlis zikir kita membawa ketenangan ke tidak. Saya tak tahulah, tapi saya tengok dalam YouTube orang duk hantar mari. Ada zikir melompat, ada zikir breakdown, dia panggil. Serban besar naik motor tak cabut, tapi dia zikir tercabut serban. Oh, berat saya kata ni, saudara. Macam mana nak dapat ketenangan? Nabi SAW ajar kepada zikir pada kita, zikir dengan lidah, zikir dengan hati, bukan zikir melompat. Ini masalah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini yang boleh menitiskan air mata. Tuan-tuan balik fikir sendiri malam ni. Punca hati kita keras sebab tidak ada zikir. Kita pun tanya juga, hari ni aku berzikir berapa kali dah? Daripada tadi sampai malam, berapa kali? Sampai tak 100 kali kita berzikir? Sampai 200? Takut ada orang kata lekeh tanya 100 kali. Kita tanya lebih sikit. Hak 100 pun tak lepas. Jadi kata di para ulama ul-qulub kata punca kita tak boleh berzikir sebab hati kita tak bersih. Ada yang kata bila hati tak bersih, lidah tak berzikir. Maka di sinilah pentingnya para jemaah sekalian kita mengubati. Macam nak ubat? Tuan-tuan sendiri buat senarai. Aku wajib setiap pagi berzikir. Paling tidak pun kita baca zikir yang maksur, zikir waktu pagi. Baca tak baca kita? Zikir waktu pagi pula panjang. Al-Maksurat tu panjang. Saya dah terjemah satu buku Maksurat tu, saya ringkaskan. Nama bukunya Zikir Pagi Petang. Tuan-tuan boleh ambil ini, ringkas dan kita cuba cari riwayat-riwayat yang sahih sama ada amalan Nabi ataupun di kalangan sahabat. Sebab saya prihatin dengan kita sendiri, takut bila panjang tak baca. Kalau pendek juga tak baca, puas hati. Puas hati tak? Oh, dia tak. Sebab nak jawab apa lagi depan Tuhan. Itu yang kata puas hati. Zikir waktu pagi. Kemudian zikir yang tidak terikat dengan waktu. Zikir jam. Dia kata ada zikir jam pula ustaz. Boleh ada tak zikir jam? Kita tengah bawa kereta jam. Kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh zikir? Ke JPJ marah? Inilah para jemaah sekalian. Apabila kita tidak manage hati kita dengan ibadat-ibadat, dengan amalan-amalan yang kita mesti atur, dia panggil manajemen kalbu ataupun manajemen ibadat. Kalau tidak disusun atur seperti jadual makan dan minum kita, maka zikir juga tak jadi. Itulah dia panggil jaga hati lebih utama. Dia kata sebab hati keras lah, tak zikir. Jadi bila nak zikirnya selagi, bila nak lembut hati, bila tak zikir, maka di sini tuan-tuan kena atur jadual bagaimana kita nak zikir. Berzikirlah banyak-banyak. Dia kata zikir apa? Baca yang kita dah ingat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat belakang zikir tak? Ingat dah? Kau kena ajar lagi? Tak payah dah. Yang tak ingatnya apa? Apa yang tak ingat? Nak berzikir ya tak ingatnya. Punca tak ingat, dia balik semula ke hati. Jadi kalau kita duk bincang malam ni sampai cerah pun, hati keras tak boleh berzikir. Tak berzikir sebab hati. Maka di sinilah para jemaah kita dah tahu penyakit. Tahu tak tahu penyakit? Di mana ke ubat? Tuan-tuan sendirilah cari ubat
Tapi cari ubat biar betul. Pergi farmasi beli ubat yang betul. Oh, saya nak makan akar kayu, boleh. Kadang-kadang sampai mabuk pun. Jadi hari ni tuan-tuan, orang yang menawarkan zikir yang pelik-pelik kepada kita, kadang-kadang tak tahu mari mana. Ada zikir, jadi untuk menyelesaikan masalah, tuan-tuan ambillah zikir yang maksur, yang diajar oleh Nabi SAW, sebab kita tidak ada parameter nak tahu zikir ni betul ke tak betul. Ayo, hak Nabi ajar, confirm, yang sahih, selesai masalah kita. Pasal itulah saya suka pada pendakwah kita ni, kita fokuskanlah, kita ajar kepada para jemaah, jangan duk ajar yang ajaib, yang pelik, sebab kita bukan nak jadi manusia ajaib atas dunia, tapi kita nak menjadi manusia yang mengenali Allah Azza wa Jalla di akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala gilakkan hati kita, dan kita dapat kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.